maknanya rasa senang hati nak bagi, makna nak lepas ke begitu. Illa kama amantukum ala akhihi min qabl, sebagaimana kemarin aku dah bagi makna kepercayaan untuk saudaranya, abangnya kemarin aku dah bagi aman, aku sudahnya lebok, dah ada rekod. Jadi takkan kamu tak ingat rekod kamu? Tak ke mana kamu lebok usuk? Sebab Nabi Yaqub tak percaya usuk tu kena makan serigala. Kan? Dema ni mati-mati ingat bapaknya, percaya yang Nabi Yusuf makan serigala. Bal sawwalat lakum anfusukum, kamu tu sebenarnya telah dikuasai oleh nafsu-nafsu kamu. Fasabrun jamil, mudah-mudahan aku dapat bersabar dengan ujian ini. Jadi dia tak percaya bahawa Nabi Yusuf tu, maknanya kita kata sudah mati. Anak-anaknya kata, bapak ni dah teruk benar, degil benar, saluran satu. Mak, tak mau-maunya berubah, katanya dah. Tak mau-mau. Anak masa itu anak kan. Masa itulah anak. Jadi maknanya di situ bagaimana ya, maknanya aku ingat boleh bagi aman ke kamu. Dulu kamu dah ada rekod dah. Aku bagi aman, kamu lepaskan, aku lepaskan musuh, entah mana perginya musuh. Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Sebenarnya kalau nak memelihara, tak boleh harap kamu memelihara, Allah lah yang boleh memelihara. Allah itu khairun hafizah, sebaik-baik yang memelihara. Jadi dia kata di sini, Abah, Cabah tengok, Cabah pergi, saya tengok kenderaan-kenderaan yang kami ada tu. Maknanya tengoklah segala kuda-kuda. Abah tengok penuh Abah, semua ada. Ya tak? Apa yang keperluan kita, 10 kuda, 10 itu ada gandum, 10 itu ada makanan. Apa lagi? Ya tak? Takkan Abah tak percaya kepada kami? Ya, semua telah ditimbang dengan sewajarnya. Dan semuanya itu maknanya menunjukkan bahawasanya kami telah menunaikan tanggungjawab kami. Kami tidak akan curang. Kata di Nabi Yaqub, lan ni maknanya I will never. Ya, lan tu sekali-kali tidak. Ursilahu ma'akum, aku sekali-kali tidak akan utuskan dia bersama kamu, melepaskan Bunyamin bersama kamu, hatta tu'tuni mawthiqan. Kataan mawthiqan itu daripada wathiqah. Orang Melayu kata watikah. Watikah ni kan perjanjian. Ya, watikah ni perjanjian. Bahawa saya sekian bernama sekian, warga negara sekian, ya tak? Dengan ini akan berjanji bahawasanya akan mangkok kali ini. Warga mana tak tahulah, warga Myanmar ke mana ya? Itu watikah nama tu. Demo tak semua tuan-tuan. Orang Myanmar masuk demo 2 biji bas dalam PLKN pukul 3-4 pagi tuan-tuan. Demo buat proses. Itu rupanya bersih. Bersih apa? Ya tak? Nyongin orang Myanmar tu dapat maikat tuan-tuan. Dapat maikat, nyongin tahu nyongin. Senyum lah, nak senyum dapat maikat. Kenapa? Lepas ni dia boleh jadi calon pula masuk pilihan raya. Akan datang kita mangkuk orang Myanmar. Betul lah tuan-tuan. Habis gadah ni, ya Allah, demo kan kira. Demo kira survival jaga pendek je. Dia pun tak kira jaga panjang. Habis negara jual dia. Teruk ni tuan-tuan. Teruk. Tak boleh nak diharap. Ya? Tak boleh nak diharap. Jaga lepas raya tak dan pastinya. Ya, tak dan sidang parlimen ngapa tak andak dia membahas benda ni tuan. Silap-silap pilihan raya sebelum sidang parlimen dia kita. Ya tak? Jagalah 24 September ya tak? Jadi maknanya di situ, kalau kamu boleh mawthiqah ni maknanya wathiqah. Wathiqah ni maknanya watikah. Kamu boleh buat perjanjian, bolehlah. Ya, maknanya kalau ada perjanjian, aku boleh lepaskan. Kalau tidak kamu berjanji di atas nama Allah nak menjaga, aku tak akan lepaskan. Jadi katanya di situ bahawa akhirnya tak apa, kami akan berjanji. Ya, atauhu mawthiqahu, semua masing-masing buat surat perjanjian.
At-taubu tu mendatangi akan dia dengan surat-surat perjanjian. Semua watikah pun semua. Semua sign depan Nabi Yaqub. Baru nak jaga Bunyamin, tak akan lepaskan dia, ya, tak akan lepaskan. Apa kata Nabi Yaqub? Kata Nabi Yaqub, Allahu ala ma naqul wakil. Ayat Allah hadir bersama. Allah maknanya sebagai wakil di sini, ya. Maknanya walaupun kita tak nampak Allah, tapi wakilnya, iaitu Allah lah wakil kita untuk, maknanya sebagai orang kata menjadi saksi atas kita kata wasiqah ataupun watiqah, ya, ini, ya, kepercayaan. Okey, bersiap dan dia nak berakal. Apa kata Nabi Yaqub? La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Oi, kamu anak-anak aku, kamu masuk ke Mesir, jangan masuk ikut satu pintu. Masuklah ikut banyak-banyak pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ya bunayya, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Contoh ini strategi. Jangan pakai satu cara je. Sudah tak boleh yang itu, kita pun harap yang itu je. Tak boleh dah. Kenapa permit tak lepas? Atau mau kita tarik roti canai. Kenapa tak lepas, permit tak lepas? Atau tak ada buat benda lain, tak ada lah, kita nunggu yang itu. Kalau tak boleh itu, udah tu. Tak, Nabi Yaqub dia berkhabar kepada anak dia, kamu jangan masuk satu pintu. Ya tak? Kalau kamu tu 10 orang, janganlah masuk satu pintu. Kalau apa-apa jadi, habislah. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah daripada pintu-pintu yang masuk ke kota Mesir tu banyak pintu. Dulu tuan-tuan, orang buat kota Qahirah ke Damsyik ke, dia ada maknanya pintu-pintu masuk. Ya. Macam kita, pintu masuk kita ni Tasik, itu satu. Ya, pintu masuk kita ini satu lagi ialah maknanya Limau Tambun tu, yang dekat dengan Hill City tu. Hill City tu, itu pintu masuk. Satu lagi dekat maknanya Pekalan, itu pintu masuk. Ni semua pintu masuk. Ya tak? Maka bandar-bandar dahulu dia ada pintu-pintu masuknya. Malam tutup supaya musuh jangan serang. Itu, ya, malam tutup pintu tu. Pintu besar tu. Wah, tinggi. Tutup. Ya tak? Kalau tuan-tuan pergi ke Damsyik, pergi ke Hama, Aleppo ataupun Halab, tuan-tuan akan jumpa benda-benda. Jalan. Tengok benda orang. Tengok 2,500 lepas. Tak ada lah kira Kuala Lumpur. Itu je dah. Biar kita nampak macam mana orang Melayu ni tak apa. Kalau kita tak tengok tempat orang, jadi dia tak penting. Sudah, tak penting. Jadi dia biar jalan jauh sikit. Jalan jauh, biar dia nampak sikit orang. Itu dia, tak apa. Jadi maknanya masuklah kamu daripada pelbagai pintu. Ya, masuklah kamu. Maksudnya apa? Kalau sekiranya tewas di satu pintu, ada apa-apa terjadi, kita masih ada peluang di pintu-pintu yang lain. Jadi tak adalah harapkan satu dua cara dan kaedah. Kita pelbagaikan kaedah kita untuk mencapai maknanya matlamat kita itu. Jadi macam kita jugalah bila masuk tournament ni dah. Takkan nak harapkan bola ada. Kan, main tempat sendiri pun sering kan. Kan? Carilah yang lain daripada bola maksudnya. Habis berjuta ke situ je pakai head. Ya tak? Jadi maknanya di situ kita mengharapkan pelbagai front ataupun kita kata medan lagi. Jadi di sini dah kita tengok bagaimana strategisnya pemikiran Nabi Yaqub. Kamu jangan ramai-ramai masuk benda ke itu. Kena tahan lebuh lah. Ya, kena tahan lebuh lah. Jadi cari dia jalan-jalan yang lain. Abwabin mutafarriqah. Ini pandangan strategis daripada Nabi Yaqub. Ya. Namun katanya tawakkal wa alaihi falyatawakkal al mutawakkil. Dan jangan lupa, bagaimanapun kita menyusun strategi, ingat wa 'alallah wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Pergantungan kita dengan Allah jangan lepas.
Kita menyusun pelbagai strategi, tapi jangan lupa pergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tak? Habis di situ. Ya. Kemudian berangkatlah mereka, ya. Kemudian berangkatlah mereka, dan saya nak ringkaskan, dakhalu ala Yusuf. Jalan tu jauh tuan-tuan, daripada bumi Kanaan ni, di Palestin, di Jordan ni, nak nyampe ke Mesir jauh. Ya tak? Bila sampai ke depan Nabi Yusuf alaihissalam, awa ilaihi akhahu. Ya tak? Semuanya, maknanya kita kata tunduk di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi semuanya tunduk di hadapan, memberikan penghormatan, ya, memberikan penghormatan. Dan kemudian Nabi Yusuf pun memberikan penghormatan kepada mereka, menyediakan tempat tinggal. Memang itu hak tetamu 3 hari. Kita kena cari jalan supaya memberikan keselesaan kepada tetamu, biar kita tak selesa. Itu tanda beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasul pernah mengibaratkan Ramadan ini tetamu. Itu yang kita ubah skedul tu. Lantaran dia tetamu, kita hormati dia, maka kita ubah skedul. Skedul makan kita ubah, jadual makan kita ubah, jadual maknanya kita kata, kemudian sembahyang kita pun kita ubah. Daripada asalnya kita hanya sembahyang yang wajib, kali ini kita sembahyang yang sunat. Jadual baca Quran kita, itu kita gandakan. Jadual bangun pagi kita ubah. Pukul 4 pagi dah cerah. Oi Melayu, sahur ada. Kalau di kampung lah, sini tak ada. Kalau kumpulan di kampung, dia berkatuk kerantung. Tong. Apa tu yang gemuk main kerepun tu, selalunya Tok Bilal lah. Oi Melayu, bangun sahur. Pukul 4 pagi ada cerah semua. Ya tak? Katuk tin pun ada. Katuk tin pun ada. Niup isin pun ada. Senang siput tahun ini kamu baca niup isin. Bangun. Betul kan? Maknanya kita ubah jadual kita. Subuh bangun, luar biasa. Ya tak? Tadarus kita, cara kita makan dan sebagainya, kita jadi bersedekah. Ini pasal apa kita nak meraihkan tetamu Ramadan ni. Sebab Ramadan tu minta kita supaya makan caranya bukan ikut waktu yang asal. Malamnya bukan lagi semayang mengikut cara yang asal, gandakan semayang. Quran itu bukan hanya surah Yasin je, semua baca. Dan tidak surah Yasin je malam Jumaat, tak tak? Itu pun nasib baik ada malam Jumaat, tak tak? Itu pun dah kena kata bid'ah, tak tak? Langsung tak baca. Tinggal qul huwallahu ahad. Okey, kemudian diubah bangun kita. Tak ada dah bangun pukul 5.30 pukul 6, bangun pukul 4 dan sebagainya. Ini pasal kita menghormati tetamu. Bila kita menghormati tetamu, kita ubah skedul kita. Itulah dia Ramadan itu tetamu kita. Jadi dimuliakan awa ilaihi akhahu, mana Nabi Yusuf maknanya memuliakan mereka dan memberikan tempat kepada mereka, ya. Dan inni akhuka, Nabi Yusuf bila dia berseorangan dengan Bunyamin, dia perkenalkan diri dia. Dia tak khabar pada abang-abang dia. Abang-abang dia tak semiok kan. Memang dia tak semiok, sanggup buat yang bukan-bukan. Boleh kecampur adik sendiri dalam telaga. Batuk. Benar? Sebapok pula tu. Jadi ni jenis maknanya tak boleh harap ni. Harap-harap terapnya. Jadi maknanya dia berbisik dengan Bunyamin. Dia kata Inni ana akhuka. Inni ana akhuka. Tengok tu 2 kali tuan-tuan. Ini aku 2 kali tu tengok. Inni sesungguhnya aku. Ana aku. Macam kita lah. Aku anak akhuka. Aku ni saudara kamu. Tuan-tuan, belajar bahasa Arab. Ya tak? Belajar bahasa Arab. Boleh sebenarnya. Saya pun kalau keliput dulu belajar bahasa Arab. Bukan, ya tak? Boleh, ya tak? Cari keluar. Cikgu Zaleha punya gigih mengaji bahasa Arab. Cikgu Zaleha, isteri Cikgu Hanafi, duduk di Taman Razaki, Bekar Razaki. Ya, sampai pergi ke Yaman, pergi dekat cikgu bahasa Inggeris tu. Tapi pengalaman saya mengajar di Ta'yah. Saya mengajar di Ta'yah, dia pun mengajar di Ta'yah. Tapi dia memang bahasa Inggerisnya luar biasa. Dengan saya dia cakap Arab. Cikgu Zaleha ni, maknanya dia sampai ke tahap dia bercakap Arab
dah boleh bercakap Arab walaupun tak pergi ke negeri Arab. Lepas pencet je tuan-tuan, udah lantaknya ke Yaman, udah nak ke Syria pula. Jadi maknanya dia sanggup. Rupanya di Yaman tu boleh kita boleh maknanya gajikan seseorang gaji, kemudian kita dapat satu package pengajian bahasa Arab dan sebagainya. Kegigihan dan kemahuannya nak tuan-tuan. Nah, baik. Kemudian kita rekaskan bagaimana dia memperkenalkan diri dia. Kemudian disediakanlah segala keperluan-keperluan bagi dan diagihkanlah bantuan-bantuan, ya, diagihkan bantuan. Elok demo nak berangkat tuan-tuan. Elok demo nak berangkat. Kali ni ada pula strategi yang Nabi Yusuf pula mendisimpannya Tako. Tako ni tempat nyukat gandum. Dia telah maknanya kita kata merancang supaya Tako istana masukkan dalam huni Bunyamin. Ada strateginya tu, ya, ada strateginya tu. Jadi bila demo ni nak berangkat, sebelah orang ni nak berangkat balik ke bumi Kan'an, tiba-tiba satu suara panggilan berbunyi. Dikata di sini, thumma adzana muadzin. Perkataan adzana muadzin, adzan muadzin ada sini. Tukang seru. Oi, berhenti dulu, kata dia. Itu orang tukang seru lah. Muadzin itu tukang seru. Namanya tengoklah. Kalau usuk lah. Kenapa pula kita taruh bilik pula? Bilik dah tak ada. Namanya usuk lah yang kita kata siapa bilik. Bilik dah tak ada. Bukan bilik gunung Rabah tu udah dikebumikan. Yang Mika kata teman bilik. Apa nama teman usuk? Tidak lah Mika lah bilik. Bukan teman bilik, teman muadzin. Orang Melayu ni punya dia endakkan nama sahabat Nabi tu sampai muazzin pun katanya bilik. Sebenarnya itu artinya kita ingin mengabadikan sahabat Nabi yang begitu, maknanya kita kata terpilih untuk menjadi Bilal Rasul. Maka selepas itu siapa juga yang azan, Bilal itu. Ya dah. 3 orang ni menjadi penghulu kepada syurga. Di antara penghulu syurga, rupanya di dalam syurga tu pun ada qaryah-qaryahnya. Atau ada penghulu. Kalau ada penghulu mesti ada qaryah. Jadi dalam syurga tu pun ada pengurusan tuan-tuan. Ada pengurusan, ada penghulu. Di antara penghulu syurga ada 3 orang yang kulitnya hitam. Daripada Ahbash, daripada Habashi. Siapa 3 orang ini? Bilal. 2, Najashi. 3, Luqmanul Hakim. 3 orang ini kata Nabi adalah penghulu syurga yang berkulit hitam. Saya tengok hadis tu tak ada penyebut Melayu jadi penghulu, tak ada. Ingat kok mana dah tahu dia berkata Melayu ni handai benar. Ya tak? Keringnya kopi hitam dia maksudnya kan. Sebab ada jadi penghulu syurga. Tak ada, reti ke tu? Tak ada. Bangsa Habashi ya, demo ni ada jadi